Salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak bersama saya, Bumawin. Bersiaran terus dari studio HD Kuching. Kita mulakan berita edisi Selasa, 19 Mei dengan perkembangan ini. Kerajaan negeri sentiasa merangka pelan pembangunan sebagai agenda utama dalam merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas berkata demikian berikutan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayat Al-Tudin Al-Mustafa Billah Shah kepada kerajaan negeri supaya mengambil langkah menerusi pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur di Sarawak dan Sabah untuk merapatkan jurang pembangunan di kedua-dua negeri ini. Dato' Amar Douglas menjelaskan setiap pembentangan belanjawan sejumlah peruntukan akan disalurkan bagi pembangunan kawasan luar bandar untuk keperluan asas seperti bekalan air dan elektrik dan jalan raya. Ujar beliau, Sarawak juga mempunyai strategi bagi memastikan kawasan pedalaman terutamanya agar seiring dengan pembangunan kawasan bandar kerana ia merupakan keutamaan negeri untuk mencapai pembangunan merangkumi setiap kawasan. Tambahnya lagi ke arah itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah mengumumkan peruntukan pasca COVID-19 baru-baru ini. Justeru jelasnya ia merupakan satu langkah positif Sarawak selepas melalui pandemik dan juga kesiapsiagaan negeri dalam memastikan kehidupan, kebajikan, pendapatan rakyat dan ekonomi negeri dapat dirangka dengan kesedaran akibat kesan pandemik ini. Dato' Amar Douglas berkata demikian pada sidang media di Kuching. Graf kes positif COVID-19 di Sarawak menunjukkan tren mendata selama 5 hari berturut-turut apabila tiada kes positif direkodkan semalam. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, adalah hasil daripada pematuhan penduduk di negeri ini serta kerjasama semua pihak dalam mengekang COVID-19. Inilah cabaran kita supaya menentukan bahawa tren ini terus dan kita juga mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk menentukan bahawa the second wave seperti yang berlaku di beberapa negara tidak berlaku di negeri kita. Beliau merangkap timbalan Ketua Menteri berkata demikian pada sidang media harian COVID-19 di bangunan lama Dewan Undangan Negeri Petrajaya Kuching. Setakat ini, jumlah kes positif COVID-19 di negeri ini kekal 544 kes. 4 kes baru telah sembuh dan discharge dari hospital dan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 telah sembuh ialah 79.96%. Sebanyak 3,790 permohonan pergerakan antara daerah diterima semalam di 28,000 pejabat daerah polis di Raja Malaysia seluruh negeri. Pasukan pemantau juga telah memantau 2,005 lokasi antaranya pasaraya, premis makanan, kilang, pasar tani, tempat ibadah dan tapak pembinaan. JPBN juga tidak membenarkan mana-mana muzik kafe, kelab malam dan bistro beroperasi. Tindakan berupa amaran dan penutupan premis akan dikenakan kepada pemilik kedai, syarikat dan pasaraya yang tidak mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Pelan pembangunan jalan utama kedua di Sarawak bukanlah satu pembaziran kerana ia meliputi semua pakej infrastruktur asas bagi penduduk luar bandar. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, antara komponen dalam pembangunan itu termasuk program grid bekalan air, projek skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar, projek transformasi luar bandar dan telekomunikasi. Dato' Len Talif berkata kesemua 7 komponen ini menelan kos RM25.7 bilion dan akan mengambil tempoh 4 tahun untuk disiapkan. Jalan-jalan ini ialah merintasi rumah panjang, merintasi kampung-kampung, masih pekan-pekan dan juga merintasi di pinggir Taman Negara dan juga Tanah Adat Bumiputera. Kalau tidak ada jalan ini, Tanah Adat Bumiputera ini tidak dapat dibangun. Menerusi pakej selengkap itu, ia akan memberi impak positif kepada 60% populasi rakyat di negeri ini yang majoriti tinggal di kawasan pesisir. Dengan adanya jalan yang dicadangkan ini, ia akan terus dari Kati Sri Aman pergi ke Lingga, terus ke Sebuyau. Begitu juga orang Betung. Ia akan memendekkan jarak perjalanan lebih kurang 2 jam.
Dato' Len berkata demikian kepada pemberita di Kuching selepas diminta mengulas mengenai cadangan pembinaan jalan utama kedua di Sarawak yang dikritik beberapa pihak. Projek pembinaan jalan utama kedua ini juga turut dilihat sebagai pemangkin ekonomi Sarawak untuk jangka masa panjang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah melaksanakan sebanyak 669 operasi sanitasi awam COVID-19 di seluruh negeri setakat semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee, dalam kenyataan memaklumkan Kuching kekal merekodkan bilangan operasi tertinggi iaitu 230 diikuti Miri 124, Bintulu 52 dan Limbang 44. Di bahagian Samarahan pula, sebanyak 40 operasi telah dilaksanakan, Sarike 44, Sri Aman 26, Kapit 25, Sibu 30, Betong 26, 12 operasi dilakukan di bahagian Serian dan 16 di Mukah. Daripada segi pecahan jenis premis yang disanitasi, kebanyakannya melibatkan bangunan kerajaan, tempat ibadat dan pasar awam. Lain-lain premis termasuk pengangkutan, tempat perhimpunan dan pasaraya. Operasi yang dilaksanakan sejak 30 Mac lepas telah melibatkan lebih 4,923 anggota bomba seluruh negeri. Ia juga turut disertai anggota pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa tempatan, Kementerian Kesihatan dan Angkatan Pertahanan Awam. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penerangan Malaysia Negeri Sarawak, Suwadi Guliling di Demak Jaya, Kuching semalam. Kunjungan hormat kira-kira 30 minit tersebut bagi memperkenalkan Pengarah Penerangan Malaysia Negeri Sarawak yang baharu, Suwadi Guliling, dan Timbalan Pengarah Penerangan Malaysia Negeri Sarawak yang baharu, Abdul Aziz Rahman. Suwadi 56 tahun yang berasal dari Sabah memulakan tugas sebagai Pengarah Penerangan Negeri Sarawak pada 28 Januari lepas bagi menggantikan Abang Sardon Abang Hashim yang berpindah tugas ke bahagian komunikasi strategik Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya. Manakala Abdul Aziz 53 tahun merupakan anak jati Sarawak dilantik sebagai Timbalan Pengarah Penerangan Negeri Sarawak pada 14 Januari lepas bagi menggantikan Ali Suhaili yang dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Penerangan Malaysia Negeri Selangor. Sebelum ini, Suwadi merupakan pengarah bahagian media siber di Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Malaysia Putrajaya dan Abdul Aziz bertugas sebagai Pegawai Perhubungan Awam di Unit Komunikasi Korporat Kementerian Industri Utama. Bekalan makanan dan keperluan asas di Bintulu mencukupi bagi musim perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Bintulu, Nazri Hassan menegaskan hasil pemantauan dan data diperolehi daripada pembekal serta 7 pasaraya utama di Bintulu dan peniaga dilantik, barangan keperluan adalah mencukupi untuk keperluan pengguna. Bekalan barang-barang keperluan tersebut adalah mencukupi untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Gawai Dayak yang akan berlangsung dalam masa terdekat inilah. So pihak para pengguna di luar sana tidak perlu panik lah, tidak perlu melakukan pembelian panik kerana setakat hari ini bekalan barang keperluan asas di Bintulu adalah mencukupi. Ditemui semasa melakukan tinjauan ke sebuah pasaraya di Bintulu, Nazari memaklumkan data harian berkaitan bekalan barangan sentiasa dikumpulkan daripada pihak pembekal maupun daripada peniaga dilantik. Sementara itu, mengulas mengenai kes berkaitan kepenggunaan bagi tempoh Januari hingga semalam, 40 kes kesalahan berkaitan tiada penggunaan tanda harga, timbang dan sukat serta penyelewengan bekalan diesel dan petrol berlaku di Bintulu. Pihak berkuasa KPDN HEP Bintulu menurut Nazri terus melakukan pemantauan setiap hari termasuk ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini bagi memastikan pihak peniaga mematuhi peraturan dan menawarkan harga yang berpatutan serta tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini, operasi KPDN HEP adalah berjalan seperti biasa.
Sarawak Energy Berhad SEB mengingatkan orang awam supaya berwaspada dengan sebarang kejadian kerosakan tiang elektrik yang tumbang atau kabel terputus akibat kejadian ribut kencang. Naib Presiden Peruncitan SEB Yusri Safri memberitahu tiang atau kabel elektrik yang rosak tersebut berkemungkinan masih mempunyai arus elektrik yang amat berbahaya, terutamanya ketika cuaca hujan. Justru dalam situasi ini, orang awam digalakkan untuk berada 10 meter dari lokasi kerosakan. Seterusnya melaporkan kejadian itu kepada pihak SEB di talian 1388-3111 atau menggunakan aplikasi SEB Cares. Yusri menerusi kenyataan berkata ini berikutan cuaca hujan serta ribut kencang yang tidak menentu di Sarawak ketika ini. Pihak SEB berhadapan dengan kesukaran untuk memastikan bekalan tenaga disalurkan semula dengan selamat dan cepat. Ini kerana katanya situasi tersebut berlaku di Tambirat, Asajaya dan Seratok, iaitu hujan lebat dengan keadaan kawasan basah serta berlumpur telah menyebabkan kelewatan kerja-kerja pembaikan. Namun, SEB sentiasa berusaha untuk mengatasi permasalahan bekalan tenaga sekaligus memastikan keselamatan orang awam serta kaki tangan SEB sendiri. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak hari ini. Biasakan dengan norma baharu, amalkan kawalan Kediri serta patuhi PKP bersyarat. Baik, saya Bumawin, jumpa lagi.